kita jangan berhentilah. Tak sepatut kita berhenti zikir ataupun selawat. Walaupun berada di mana saja, bawa kereta, duduk di pejabat sambil buat-buat kerja kita yang hakiki itu, zikir ni sangat mudah. Amalan patut kita buat. Kalau kita ni tak ada kerja sangat, duduk masjid, bolehlah kita senaraikan tadaruh ke, berapa juzuk nak tadabbur ke, betul. Tapi kita yang bekerja ni, ya, pangkat kita tamperin masuk pejabat, nak buat apa? Di samping kerja hakiki kita tu memang dah ibadat. Seperti katanya Imam Tabari, ibadat yang kita buat walaupun bukan ibadat khusus, benda ni kita buat sebelum puasa lagi pun, contoh masuk pejabat, keluar pejabat, buka komputer, buat kerja pejabat, taib itu, tudih ini, itu semua ibadat yang belum puasa kita dah buat. Tapi bila masuk bulan puasa, kebaikan itu berganda-ganda. Jadi di samping ibadat kita yang dah sedia ada, antara ibadat-ibadat lain yang kita boleh buat dalam bulan puasa ni, saya sarankan kita duduk pejabat, mana security dia pejabat, mana cleaner kat pejabat, terberilah sikit mereka duit buka puasa ataupun duit nak bersahur sekarang. Kerana memberi makan orang berpuasa ni, besar fadilatnya. Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, contohnya Nabi SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman." Siapa-siapa beri makan lah, sama ada makan sahur ke, makan nak buka ke, sha'iman orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Bagi orang yang beri sponsor tadi, pahala dia samalah dengan pahala orang puasa tadi. Kita dah puasa, dah ada pahala kita. Kemudian kita beri makan pula orang-orang yang berpuasa, security pejabat, cleaner tingkat 5, tingkat 6 naik turun hari-hari itu. Jadi puasa mereka yang ada pahala pun kita dapat tanpa dikurangi walau sedikit. Satu, jadi beri makan orang puasa ni dan berbuka ni kena beri. Keduanya pula zikir. Zikir ni kita jangan berhentilah. Tak sepatut kita berhenti zikir ataupun selawat. Walaupun berada di mana saja, bawa kereta, duduk di pejabat sambil buat-buat kerja kita yang hakiki itu, zikir ni sangat mudah. Antara zikir ni selain daripada zikir yang selalu kita baca, tasbih, taqdis, takbir, Al-Quran ni juga dipanggil zikir. Sebab itu Quran sebut, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Telah kami mudahkan, Quran kata, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dizikirkan. Maknanya dia baca, ditadabbur, direnung, ditadarus. Tetapi fahal min muddakir, berapa ramai sahajalah yang boleh ambil peringatan itu. Jadi lebih-lebih lagi bulan puasa, bulan turun Quran, kita baca, kita zikir dengan Quran, kita beri makan orang puasa. Kemudian lagi orang yang kerja sampai merata-rata tepi-tepi jalan ni dah masuk berbuka. Ibadat menyegerakan berbuka tu pun satu ibadat dituntut. Jangan mentang kita kerja, kita ambil mudah tentang berbuka, jangan. Menyegerakan berbuka juga termasuk dalam amalan yang menambah kebaikan. Sebab tu disebut dalam beberapa amalan dianjurkan. Walaupun saya kira menyegerakan berbuka ni kalau tak sebut pun orang dah segera dah berbuka. Tetapi takut ada orang yang dia kata tak apa, kita kerja, kesungguhan dia kerja, dia ambil mudah berbuka puasa, jangan. Selama mana umatku, kata Nabi SAW, menyegerakan berbuka, dia dalam kebaikan. Dia dalam kebaikan. Jadi ini antara amalan-amalan yang boleh kita buatlah walaupun kita berada di pejabat. Apa maksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni malam takdir. Kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas kata gini. Dia kata malam Lailatul Qadar ni dinamakan malam itu dengan Lailatul Qadar, malam hukum, kerana memang pada malam itu Allah takdirkan hukum ataupun ketentuan pada setiap manusia ni setahun lamanya. Maknanya takdir kita ni setahun dicatat, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu Lailatul Qadar ni juga dinamakan sebagai Lailatul Hukmi. Lailatul Hukmi, malam pemutus, malam hukum, malam takdir. Dan malam ni istimewa dia banyak. Memadai kita baca ayat Al-Quran tu, Suratul Qadar tu.
Bila Allah Ta'ala kata apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tu pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Inilah satu malam, malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan antara kebaikannya pada malam itu, kata Imam Tabari, bila Allah sebut ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tu kebaikan yang digandakan lebih daripada 1000 bulan ni, sebab besarnya malam tu Allah Ta'ala menentukan takdir. Keduanya pula, malam itu turunnya rahmat yang banyak dibawa oleh malaikat. Kalau baca hadis riwayat Ahmad dan lainnya, malam tu ramainya malaikat turun ke bumi, digambarkan lebih banyak daripada batu-batu di atas dunia. Mana batu-batu, pasir-pasir atas dunia tu lebih banyak lagi malaikat turun pada malam itu. Dan Imam Tabari menyebut dalam tafsirnya, pada malam tu tak ada benda yang Allah tentukan melainkan kebaikan. Baik itu disebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sehingga terbitnya waktu fajar. Jadi bila kita mengenangkan besar fadilat malam Lailatul Qadar, dia akan menambah semangat pada kita untuk carilah malam itu. Bahkan malam tu pula Nabi sebut ada daripada 10 akhir saja. Puasa ni 30 hari. 10 akhir malam tu sahaja kita bersungguh cari dan cari dan cari. Dan itu pun kalau kita tengok kepada beberapa hadis sahih, Nabi dah sebut dah. Ada lafaz hadis menyebut malam 27. Ada lafaz hadis menyebut malam ganjil. Ada lafaz hadis menyebut malam 25, 27, 29. Maknanya mudahnya kita capai maklumat untuk melihat kelebihan malam itu yang memang sudah jelas kelebihannya berdasarkan nas Al-Quran, supaya membawa kita semangat untuk berjagalah sikit, berdoalah sikit. Dan Aisyah pernah tanya Nabi SAW, kalau kami bertemulah malam itu, mudah-mudahan apa perlu kami baca atau kami berdoa, kami minta ya Rasulullah. Maka Nabi kata, bacalah Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ni Maha Pengampun yang sangat mengampun. Didatangkan dalam bentuk sirah mubalaghah. Orang mengaji Arab ni, dia dengar je kalimah ni menangis berair mata dia. Kerana sirah mubalaghah ni satu gaya bahasa yang menunjukkan melampau-lampau dan tersangat-sangat. Jadi bila kita kata Allahumma innaka afuw, wahai Tuhan, Engkau ni Maha Pengampun yang sangat-sangat, terlalu sangat-sangat. Itu maksud dia. Jadi tuhibbul af, sudahlah Maha Pengampun, Engkau memang suka beri keampunan. Fa'fu anni, ampunkanlah kami. Ini hadis Aisyah sebagaimana Nabi sebut tentang doa malam itu. Ya, ramai yang bertanya soalan yang sama, terutama orang kerja yang siangnya berjaga ataupun malamnya pun berjaga, menyebabkan waktu mereka ni tak seperti orang lain walaupun dalam bulan Ramadan. Jadi dia kata, Ustaz, letihnya saya baru keluar pada kilang tadi, jadi shift saya dah malam tadi, ni waktu saya berbuka sikit ingat nak tidur dululah. So dia bangun malam nanti pukul 3 ke pukul 4 ke barulah dia sembahyang Isyak. Dan dia pun ambil kesempatan tarawih lah setakat yang dia mampu. Adakah mereka ni dipanggil qiyam, menghidupkan malam? Kalau kita tengok dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi ada sebut, saya ingat hadis ni, Nabi bersabda, laula asyqa ala ummati, kalaulah aku ni tak jadi beratlah kepada umatku, la amartahum, nescaya aku suruh mereka, apa dia, ayyu akharul isya'i thulutsayil lail, nescaya aku suruh dia akhirkanlah isya' sehingga sepertiga malam ataupun sebahagian malam. Kenapa hadis ini disebut begitu? Sebenarnya terkandung saranan supaya orang bangun isyak, sebab kalau dia dah isyak, mungkin dia dalam dua lagi fikiran dia, tak qiyam pun tak apa malam ni sebab sembahyang wajib dah selesai. Tapi kalau dia masih terhutang sembahyang wajib isyak, bangun tengah malam Nabi suruh akhirkan sepertiga malam, di situ ada kesempatan untuk dia melaksanakan qiyam. Jadi maknanya bagi orang yang mentakhirkan solat, walaupun hadis
sahabat menyebut bertanya Nabi tentang orang semayang akhir isyak. Nabi kata kalau dia sepatutnya boleh semayang awal lah kalau tak ada apa-apa masyakkah. Jadi macam soalan kita tadi, kita bincang orang yang ada masyakkah, ada kerja, ada keperluan yang tidak memungkinkan dia mungkin solat isyak, solat tarawih di masjid dengan orang lain. Jadi orang begini elok dia mengakhirkan solat isyak, kemudian dia bangun dan berqiyam. Dan dengan akhirnya dia bangun untuk bersolat isyak pada waktu malam itu adalah dikira qiyamul lail. Dikira qiyam, dia menghidupkan malam itu. Apatah lagi dia sempat pula bersahur. Ibadat sahur ni antara ibadat yang kita qiyam, kita membangunkan malam dengan ibadat walaupun makan. Sebab makan sahur tu Nabi suruh. Tu dipanggil qiyam. Maka dia pun sembahyang sunatnya, dia teruskan dengan tarawihnya, dia sembahyang dengan qabliyahnya. Jadi mereka ni termasuk dalam golongan membangunkan qiyam. Walaupun malamnya mungkin tak sempatlah dengan kita di masjid di surau tu.